Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan daripada Zahid Hamidi beberapa jam selepas diumumkan kemenangan PRK Dun Pelangai yang dimenangi oleh calon Barisan Nasional. Zahid kata tiada lagi gelombang hijau, yang ada hanya biru merah di Pelangai, kata Zahid. Saudara-saudara sekalian, ramai penganalisis politik juga cuba mengaitkan kekalahan Perikatan Nasional dalam PRK di Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam sebagai satu petunjuk yang amat ngeri buat Perikatan Nasional. Kata mereka, selepas 10 bulan, Perikatan Nasional menerima menjadi sebagai pembangkang dan Pakatan Harapan BN bekerjasama, penganalisis politik mula melihat bahawa ada satu keterujaan baru dalam kemenangan itu, iaitu petunjuk bahawa rakyat mula memahami dan menerima gabungan kerjasama antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dengan itu satu berita yang sangat buruk buat Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin dan juga PAS. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata, kemenangan Barisan Nasional di PRK Pelangai menunjukkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan semakin diterima rakyat. Kemenangan Barisan Nasional pada PRK Dun Pelangai menjadi petanda bahawa tiada gelombang hijau di Pahang. Sebaliknya, hanya ada gelombang biru dan merah, kata Presiden UMNO Zahid Hamidi. Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, kejayaan itu menunjukkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan semakin diterima rakyat. Ada netizen yang memberikan komen dalam ruangan komen mengatakan bahawa ini baru 10 bulan Pakatan Harapan BN bekerjasama. Dia tidak dapat membayangkan apa kesan buruknya atau bagaimana masa depan Perikatan Nasional kalau selepas 5 tahun. Baru 10 bulan dah kesannya besar, iaitu kekalahan teruk oleh dalam Perikatan Nasional. Kalau 5 tahun lagi, tak tahulah apa jadi, kata beliau. Ini ditambah lagi, beliau kata mungkin pada waktu itu Perikatan Nasional sudah kehabisan dana, kehabisan sumber keuangan untuk melawan gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih, kata Zahid Hamidi, kepada seluruh pengundi Dewan Undangan Negeri Pelangai, dan ucapan tahniah saya juga ucapkan kepada Amizar Abu Adam di atas kemenangan pada PRK Dun Pelangai hari ini, kata beliau. Barisan Nasional mempertahankan kerusi Dun Pelangai dalam pertembungan 3 penjuru dengan calon menang majoriti 2,949 undi. Amizar memperoleh 7,324 undi sekaligus menewaskan Perikatan Nasional PN yang diwakili Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi, manakala calon bebas Hasli Helmi hanya mendapat 47 undi. Menteri Besar Pahang Wan Rosdiwan Ismail pula menyifatkan kemenangan itu membuktikan pengundi Pelangai matang dan bijak membuat pilihan bagi menentukan wakil rakyat yang paling layak untuk mewakili mereka. Ia juga membuktikan masyarakat Pelangai tidak sesekali terpengaruh dengan kempen agresif Perikatan Nasional sehingga sanggup menabur fitnah, memaki hamun, mengadu domba, mengeluarkan kata-kata kesat, luca serta memburukkan kerajaan negeri dalam setiap siri ceramah mereka, katanya lagi. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Nuraini Ahmad berkata, kemenangan tersebut membuktikan formula kerjasama antara parti dalam kerajaan perpaduan diterima rakyat. Kemenangan dengan majoriti selesa ini membuktikan bahawa pengundi Pelangai mahu kerjasama di Pahang yang diterajui oleh Wan Rosdiwan Ismail terus stabil dalam memastikan kebajikan rakyat terus terbela, kata beliau lagi. Manakala pengerusi Pakatan Harapan PH Pahang Amiruddin Sari pula menyifatkan kemenangan itu sebagai pengiktirafan bahawa rakyat semakin yakin dengan kerajaan perpaduan. Ini adalah pengiktirafan bahawa rakyat semakin yakin dengan kerajaan perpaduan sebagai wadah terbaik untuk memajukan dan memakmurkan negara kita. Selepas 5 tahun nanti, cuba ramalkan apa yang akan terjadi dengan gelombang hijau yang telah pun
tewas semalam. Adakah apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini tiada gelombang hijau bukan sekadar di Pahang selepas 5 tahun lagi? Adakah ia juga akan merebak ke Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Perlis? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Akhirnya, apa yang diangan-angankan oleh Muhyiddin dan Tuan Ibrahim menjadi angan-angan. Akhirnya, realiti menjadi angan-angan. Kalau sebelum ini, angan-angan itu masih boleh diharapkan menjadi realiti, tetapi akhirnya pagi ini angan-angan itu telah menjadi betul-betul angan-angan. Dipetik daripada FMT dengan tajuk Biar Muhyiddin, Tuan Ibrahim berangan-angan. Ini semua apabila Muhyiddin Yassin kata ada kononnya kabar angin mengatakan ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri UMNO mau menyertai Perikatan Nasional. Dan beliau kata, Muhyiddin kata, kalau kerajaan negeri Pahang tumbang kerana ada lompat parti, beliau ingin mencadangkan dan telah mencadangkan bahawa Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjadi Menteri Besar di Pahang. Akhirnya, itu semua jadi angan-angan belaka. Tapi ikuti ulasan ini kerana ulasan ini amat menarik, ditulis oleh Hishamuddin Aun daripada FMT. Muhyiddin Yassin kata Perikatan Nasional yang dipengerusikannya mampu membentuk kerajaan Pahang yang baharu jika menang PRK Pelangai Sabtu ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pula tambah itu boleh berlaku kerana Dun Pahang belum meluluskan undang-undang anti lompat parti. Kedua-duanya bayangkan kemungkinan itu tidak boleh diketepikan. Menang Pelangai dan kemudian dapat 4 adun Barisan Nasional BN, Pakatan Harapan PH yang dikatakan mahu menyeberang, tapi sebenarnya kedua-duanya, baik Muhyiddin maupun Tuan Ibrahim, juga naif dan cuai hingga cakap-cakap mereka tak boleh pakai. Sehingga kan ada netizen dan penganalisis politik mengatakan tindakan Muhyiddin mengungkit atau menggunakan naratif ini dalam kempen sebenarnya telah memakan diri. Sebenarnya telah menyebabkan kehilangan keyakinan terhadap pengundi daripada pengundi terhadap Perikatan Nasional kerana pengundi di Dun Pelangai tidak berminat dengan naratif tukar kerajaan di tengah-tengah penggal. Pada PRU 15, BN menang 16 kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang, manakala PN mendapat 17 kerusi. Barisan Nasional kemudian menubuhkan kerajaan negeri dengan PH yang memiliki 8 kerusi Dewan Undangan Negeri yang memberikan kedua-dua gabungan itu majoriti dengan 24 kerusi. Jadi, bagaimana Perikatan Nasional mampu mengambil alih pentadbiran Pahang jika menang PRK Pelangai yang memberikan tambahan cuma 1 kerusi kepada 18? Jawapan Muhyiddin ialah, itu boleh dicapai jika benar kabar angin ada 4 adun di pihak kerajaan sekarang yang ingin menyertai Perikatan Nasional. Menjadi persoalan netizen ialah, kenapa 4 orang? Kenapa bukan disebut 9 orang, 10 orang, 11 orang dan sebagainya? Netizen kata, Muhyiddin memetik 4 orang kerana mungkin sebab 4 campur 1, 5 dan cukup-cukup untuk mengubah kerajaan. Hanya 4 yang dikehendaki dalam kabar angin tersebut. Makna kata, jika itu berlaku, Perikatan Nasional akan mendapat majoriti dengan 22 kerusi, manakala Barisan Nasional Pakatan Harapan akan tinggal 20 kerusi di Dewan Undangan Negeri Pahang yang memiliki 42 kerusi. Ya, kemenangan kerusi Pelangai tak akan mengubah komposisi kerajaan kerana tambah 1 kerusi saja. Ia juga bermakna kurang 4 kerusi sahaja berbanding kerajaan negeri.
Mungkin nanti ada YB UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Jika ia berlaku, insya Allah Tuan Ibrahim bakal Menteri Besar Pahang, kata Muhyiddin pada sesi dialog bersama NGO Melayu di Simpang Durian, Pelangai petang Selasa lepas. Tidakkah ini cuba kelirukan pengundi? Ini kerana Muhyiddin membuat kenyataan itu berdasarkan kabar angin dan andaian yang beliau sendiri tidak pasti betul atau tidaknya. Asalkan ia sedap didengar pengundi dan ia dapat menarik sokongan mereka kepada Perikatan Nasional PN, kepadanya hentam sajalah. Tidakkah ini cuba kelirukan pengundi? Ini kerana Muhyiddin membuat kenyataan itu berdasarkan kabar angin dan andaian yang beliau sendiri tidak pasti betul atau tidaknya. Asalkan ia sedap didengar pengundi dan ia dapat menarik sokongan mereka kepada Perikatan Nasional, kepada Muhyiddin hentam sajalah. Mengenali Muhyiddin, tentunya beliau boleh saja menjelaskan kemudian yang kenyataannya itu telah dilaporkan di luar konteks seperti yang biasa dibuatnya ketika kempen PRK Pulai dan Simpang Jeram bulan lalu. Bercakap kepada wartawan selepas majlis dialog itu, Muhyiddin hairannya mengakui pula yang beliau tidak pasti siapa yang dikatakan 4 adun atau ahli Dewan Undangan Negeri yang mau menyeberang itu. Kami terbuka kepada sesiapa yang ingin sokong, tapi saya tak pasti jika kabar angin ini ada kebenarannya. Apa-apapun, Pelangai penting untuk kami, kata Muhyiddin. Kami bekerja keras untuk jelaskan kepada pengundi agar mereka boleh beri undi kepada calon kami iaitu Kasim Samad. Jika menang, ia pastinya kuatkan kedudukan Perikatan Nasional. Kami tahu jumlah kerusi masih tak cukup, kata Muhyiddin. Tapi, jika ia boleh buka peluang untuk kami tubuh kerajaan, pastinya kami harap dapat berbuat demikian, katanya. Kesian penyokong Perikatan Nasional, mentah-mentah diperdayakan. Di majlis dialog itu, Tuan Ibrahim berkata, jika benar ada 4 adun yang ingin menyertai Perikatan Nasional PN, beliau ingin bertemu dengan mereka. Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri Pahang itu sekurang-kurangnya jujur yang beliau tak tahu sama ada perkara itu benar atau tidak. Jawaban saya mudah, kata Tuan Ibrahim. Jika memang ada 4 adun yang ingin menyertai, bawa jumpa saya, kata beliau. Dun Pahang belum luluskan undang-undang anti lompat parti. Kami masih akan bincangkan rang undang-undang ini, kata adun CK itu lagi. Rang undang-undang RUU anti lompat parti asalnya dijadwalkan dibentang di Dun Pahang pada 8 Mei lalu, tetapi pembangkang meminta penangguhan. Menteri Besar Wan Rosdiwan Ismail berkata, ketika itu kerajaan negeri bersetuju dengan permintaan pembangkang yang meminta lebih masa untuk meneliti rang undang-undang tersebut. Lagipun, RUU anti lompat parti di Pahang hanya dapat direalisasikan jika memperoleh sokongan 2/3 atau 28 adun. Blok kerajaan ketika ini hanya mempunyai 23 adun, iaitu kurang 5 kerusi untuk mencapai 2/3 bagi meluluskannya. Mereka pembangkang menyatakan tidak menyokong. Kalau bawa sekalipun mereka tidak sokong, tidak boleh juga. Sebab itu kita kerajaan tiada 2/3, kata beliau. Kata Menteri Besar itu dalam satu program sembang santai veteran di Kampung Bukit Gajah, Simpang Pelangai kemarin. Wan Rosdi turut menyelar kenyataan Muhyiddin konon ada adun Barisan Nasional mungkin menyertai Perikatan Nasional PN sekiranya gabungan itu menang kerusi Pelangai, sambil menyifatkan ia satu bentuk fitnah yang bertujuan mengelirukan dan menakutkan rakyat serta pengundi menjelang PRK Sabtu ini. Tuan Ibrahim ketika majlis dialog kemarin berkata belum ada wakil rakyat pihak kerajaan yang mendekatinya atau Perikatan Nasional setakat ini yang jika boleh disimpulkan dengan mudah bermaksud kedua-dua beliau dan Muhyiddin sebenarnya tak tahu, tapi mereka tetap bercakap mengenai benda yang tak diketahui asal-usulnya. Aneh,
kerana ia membabitkan dua pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang dah banyak menuduh pimpinan kerajaan perpaduan berbohong itu dan ini. Tapi jika difikirkan balik, ia tak aneh pun kerana itu biasa dengan mereka. Sekurang-kurangnya mereka tak menyalahkan kerangga kerana mengacau. Dari selepas PRU 15 November tahun lalu lagi, dah hampir setahun pun, Perikatan Nasional dan Muhyiddin masih dibuai angan-angan hingga Tuan Ibrahim pun nampaknya terjebak sama. Jika pentadbiran Pahang berubah, Tuan Ibrahim dibayangkan akan menjadi Menteri Besar. Mungkin nanti ada YB UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Jika ia berlaku, insya-Allah Tuan Ibrahim bakal Menteri Besar Pahang, kata Muhyiddin kemarin. Jawapannya lambat lagi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Syarkar Samsudin menolak ura-ura ada adun UMNO akan berpaling tadah sebagai kabar angin semata-mata. Tak betul tu, kata beliau, berita tu berita angin aja. Tiada siapa nak kerajaan, tiada siapa nak jadi kerajaan pembangkang pada kerajaan pusat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang hangat kali ini. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan sekali lagi dengan isu lompat parti. Itulah, kita memang mahu supaya undang-undang anti lompat parti cepat-cepatlah dibentangkan, bahkan diluluskan di semua negeri. Kerana kalau akta atau orang undang-undang anti lompat parti ini masih tidak diluluskan di semua negeri, ianya akan berlarutan dan terus akan berleluasa sekali lagi. Percubaan demi percubaan untuk menarik, memancing, membeli, bahkan percubaan untuk melompat parti. Perbuatan melompat parti ini secara ringkasnya bolehlah dianggap sebagai mengkhianati mandat rakyat. Kerana rakyat mengundi mereka atas sebab sesuatu parti atau atas sebab pilihan parti tersebut. Namun tindakan tiba-tiba melompat, menyeberang, tindakan yang amatlah mendukacitakan kita semua. Apa pendapat kamu semua? Adakah anda juga menyokong kalau akta anti lompat parti cepat-cepat dikuatkuasakan di semua negeri, memandangkan di Kerajaan Persekutuan telah pun menguatkuasakannya di Dewan Rakyat? Dan yang terkini ada kabar angin mengatakan bahawa 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka akan lompat parti dan akan menyertai parti UMNO. Ini jawapan pribadi orang yang dituduh. Kononnya, kabar angin itu kononnya menyatakan bahawa mereka akan menyertai UMNO. Rupa-rupanya ini yang berlaku. Pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka, iaitu Dr. Muhammad Zil Yaqub, akhirnya tampil memberikan kenyataan menafikan dakwaan. Kononnya beliau dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusuf, sudah berpaling tadah dengan menyertai parti UMNO. Sebaliknya, beliau menegaskan dirinya kekal komited bersama gabungan itu dalam membawa agenda memperjuangkan nasib rakyat yang kini semakin tertekan kos sara hidup. Jadi, rupa-rupanya itu semua adalah kabar angin. Tapi, ya, di Malaysia ni banyak kali kabar angin jadi kebenaran. Ada juga kabar angin yang tak jadi, ada juga banyak sekali, kadang-kadang sampai 70-80% kabar angin jadi kabar yang benar. Dulunya menafikan. Banyak ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli Parlimen berkali-kali menegaskan, menafikan untuk lompat parti. Tapi akhirnya apa jadi? Terjadi juga akhirnya. Tapi kita berharaplah apa yang dinafikan oleh Dr. Muhammad Zil Yaqub ini, yaitu pengerusi Perikatan Nasional PN Melaka, benar-benar tidak terjadilah. Kerana kalau terjadi, ini menyebabkan satu lagi
edisi yang paling kita tak suka, yaitu edisi pengkhianatan undi rakyat. Menurut Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Melaka itu lagi, seorang rakannya berkongsi satu pautan di TikTok kepadanya awal pagi tadi mengenai dakwaan itu yang disifatkannya sebagai satu fitnah. Kata beliau, tak habis-habis nak buat fitnah, tak habis-habis berpolitik. Untuk apa? Tuan-tuan, saya nak keluar daripada satu parti yang sangat komited membawa agenda rakyat, kata beliau lagi. Sebuah parti yang sangat prihatin kepada rakyat, tambahnya lagi. Tuan-tuan, apa yang boleh saya yakinkan? Saya kekal bersama Perikatan Nasional, kekal membawa agenda untuk memperjuangkan nasib rakyat. Ada netizen yang mengatakan mereka tak percaya dengan kabar angin itu. Mereka kata mustahil lah seorang pengerusi Perikatan Nasional di negeri Melaka. Pengerusi ini bukan ahli biasa. Ini pengerusi. Boleh pula lompat parti, kata mereka. Tapi ada netizen yang turut menjawab. Mereka kata, tiada yang mustahil dalam dunia politik. Lihat saja timbalan Presiden PKR dahulu, Azmin Ali. Dia lebih hebat. Dia lebih mustahil untuk meninggalkan perjuangan PKR bersama Anwar Ibrahim. Tapi apa yang berlaku? Azmin Ali tetap lompat parti, menyertai Parti Bersatu. Dan akhirnya sekarang kehilangan kerusi parlimen. Saudara-saudara sekalian, kata pengerusi Perikatan Nasional Melaka ini, itu fakta, tuan-tuan. Ini bukan auta dan ini bukan fitnah. Ini tuan-tuan boleh percaya, katanya menerusi video berdurasi 3 menit 1 saat. Jun lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dilaporkan sebagai berkata, kerajaan negeri pimpinannya menyasarkan sifar pembangkang menjelang pembentangan enakmen anti lompat parti di negeri itu. Namun, ia belum menjadi kenyataan hingga kini. Beliau berharap Dr. Muhammad Yadzil dan Muhammad Alif Yusof menyeberangi jambatan. Sejauh mana kebenaran dakwaan, kononnya ada 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka akan menyertai UMNO, sudah pun dinafikan oleh Dr. Muhammad Yadzil Yaakob dan juga Dr. Muhammad Alif Yusof. Semoga kabar angin ini tidaklah menjadi kabar benar. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Semalam, Muhyiddin kata, Anwar, jangan teruskan kezaliman. Ini jawapan kepada dakwaan Muhyiddin Yassin terhadap Anwar Ibrahim yang didakwa oleh Muhyiddin sebagai seorang yang zalim, sehingga beliau meminta supaya Anwar Ibrahim memberhentikan kezaliman tersebut. Menjadi persoalan kita malam ini ialah apa yang zalimnya Anwar bila pejabat peguam Muhyiddin diserbu SPRM. Itu yang menjadi kepelikan netizen. Ini salah satu daripadanya, ditulis oleh sabudinhusin.com. Dalam reaksinya terhadap serbuan SPRM terhadap firma guaman Rosli Dahlan Seravanan RDS, Presiden Bersatu iaitu Muhyiddin Yassin menyifatkannya sebagai satu salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa, sedangkan dia peguam yang pertahankan diri saya. Untuk tujuan apa SPRM pergi sana buat serbuan, kata Muhyiddin. Mungkin sebelum Muhyiddin membuat kenyataan itu, beliau tidak membaca atau tidak mendengar, mungkin tidak mendengar apa yang dijelaskan oleh SPRM. SPRM membuat serbuan itu mungkin untuk, menurut SPRM, Ayatul Zambaki, adalah berkaitan dengan 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin langsung. Ia seolah-olah ada gambaran sesuatu nak dilakukan, kata Muhyiddin. Ini salah guna kuasa pihak tertentu, kata Muhyiddin pada pentas akhir ceramah mega PRK Pelangai malam tadi. Serentak dengan itu, beliau menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim agar segera menghentikan kezaliman itu dan memfokuskan tumpuan kepada ekonomi negara serta membantu rakyat. Selepas Muhyiddin menyatakan perkara itu, rakyat juga
ada beberapa netizen yang memberikan komen balas. Mereka kata berhentilah juga. Mereka juga memohon supaya Muhyiddin pun berhentilah untuk bercita-cita mahu tumbangkan kerajaan di tengah jalan. Kerana sejak dulu, sejak 10 bulan yang lepas, sejak Anwar Ibrahim kali pertama naik menjadi Perdana Menteri, tak habis-habis naratif untuk menjatuhkan, menumbangkan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jadi netizen membalas kepada Muhyiddin supaya beliau pun patut berhenti memainkan naratif yang memuakkan itu, kata mereka. Kata Muhyiddin Yassin, Anwar cukuplah, jangan teruskan kezaliman ini. Berikan tumpuan menyelamatkan ekonomi negara dan beri bantuan supaya rakyat terbela, katanya. Rosli Dahlan yang merupakan rakan kongsi RDS adalah penasihat utama Bersatu dan juga peguam yang diketahui mempunyai hubungan rapat dengan Muhyiddin. RDS mewakili Muhyiddin dalam kes saman fitnah bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Tentang isu pelupusan hutang Felda. Laporan awal sebelum ini menyebut seramai 12 pegawai SPRM menyebut pejabat RDS di Publika Kuala Lumpur untuk mendapatkan beberapa dokumen bagi tujuan siasatan yang pada awalnya tidak disebutkan. Kemudian, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan tersebut dan mengatakan ia adalah berkaitan siasatan yang ada hubungan dengan usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Tanpa menyebut namanya, Azam berkata peguam tersebut merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Azam juga menafikan kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. SPRM mematuhi semua peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dan klien-kliennya, kata Azam Baki. Secara berasingan, sumber lain yang rapat dengan SPRM memaklumkan peguam itu disiasat kerana didakwa menerima sejumlah wang rasuah ketika dilantik membantu 1MDB mendapatkan semula sebahagian asetnya dicuri sebelum ini. Beliau dikatakan dilantik mewakili 1MDB dalam urusan untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan ada menerima sogokan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Berdasarkan semua rentetan di atas adalah terbukti serbuan SPRM terhadap RDS semalam adalah untuk menyiasat berkaitan kes rasuah dalam usaha 1MDB mendapatkan semula asetnya yang dicuri dan penyelesaian dengan Goldman Sachs. Artinya, bukanlah serbuan SPRM itu atas isu-isu lain atau kes yang berkaitan dengan Muhyiddin dan Bersatu. Jauh sekali melibatkan pertikaian antara Presiden Bersatu itu dengan Anwar Ibrahim. Mungkin dalam hal ini ada maklumat baru telah diperoleh oleh SPRM yang memerlukan mereka melakukan serbuan dengan segera. Meskipun Rosli pernah menafikannya. Jadi, di mana zalimnya Anwar Ibrahim dan SPRM dalam hal ini? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim? Bahkan menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan seperti dilakukan Muhyiddin itulah sebenarnya sesuatu kezaliman, kata Sabudin.com. Sebelum kita berpisah, apa komen anda untuk isu kali ini? Setelah anda mendengar penjelasan daripada Sabudin.com itu, anda kini mula memahami rentetan tersebut. Rentetan cerita itu tiada kena mengena langsung dengan kes atau pertikaian Felda antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Tiada kaitan langsung. Tapi kenapa Muhyiddin kata hentikan kezaliman? Walhal
apa yang dilakukan oleh SPRM itu tiada arahan oleh sesiapa. Bahkan itu memang tugas SPRM, mahu menyelesaikan isu 1MDB. Bahkan itu untuk kegunaan kita di negara ini untuk mendapatkan semula aset 1MDB yang telah dicuri. Tapi yang menariknya, peguam itu sebenarnya telah pun menafikan. Kononnya beliau mendapat sogokan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion antara Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Tiada kaitan dengan Muhyiddin. Jadi, seperti yang ditanya oleh Sabudin.com, di mana zalimnya Anwar Ibrahim? Dari celah mana Anwar Ibrahim itu dikatakan zalim? Apakah membenteras rasuah suatu kerja zalim? Ataukah menghalang siasatan dan membuat tuduhan yang bukan-bukan? Itu sebenarnya suatu kezaliman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kesimpulan terakhir daripada pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Pelangai yang baru saja diumumkan secara rasmi dimenangi oleh calon Barisan Nasional dengan majoriti yang bertambah iaitu 2,000 dan juga peratusan mengundi untuk calon Barisan Nasional juga telah meningkat. Kesimpulan yang dibuat oleh penganalisis dan juga beberapa netizen yang membuat komen dalam ruangan komen di channel saya ialah ada yang menuntut supaya kalau dulu mereka kata Perikatan Nasional dengan senang-senang mengarahkan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan sebagainya untuk letak jawatan, netizen dan penganalisis politik yang lain juga mengatakan bahawa mungkin sudah waktunya Muhyiddin Yassin dan juga Sanusi Maknor meletakkan jawatan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan netizen memilih untuk mengatakan supaya Muhyiddin dan Sanusi letak jawatan. Perkara pertama, mengapa Sanusi dikaitkan dengan bertanggungjawab kekalahan PRK Pelangai ini ialah apabila Sanusi telah datang di dalam kempen di Parlimen Pelangai juga membawa naratif sama seperti yang pernah dia dilakukan di Kedah dan Selangor dan negeri-negeri yang lain. Apabila Sanusi dianggap sebagai memiliki mulut yang agak celupar dalam kempen baru-baru ini. Dalam satu ulasan di Malaysia kini, ditulis oleh seorang netizen. Beliau mengatakan bahawa mungkin sikap dan cara Sanusi berkempen di Pelangai dengan cara menggunakan kaedah yang agak kesat atau kasar, dengan gurauan yang agak kasar, yang dianggap sebagai celupar telah memakan diri. Selain daripada itu, tindakan Sanusi mempermainkan isu seperti lawatan Anwar Ibrahim di UNGA di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga apabila Anwar Ibrahim menyampaikan khutbah Jumaat di New York baru-baru ini juga dianggap oleh netizen sebagai sesuatu yang keterlaluan dan juga dianggap memakan diri. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik yang menganggap Sanusi harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut kerana disangka ucapan Sanusi seperti dalam PRK pilihan raya yang lain dianggap berjaya berkesan. Nampaknya cara itu tidak berkesan langsung di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Dan selain itu lebih teruk lagi, ada kawasan pusat membuang undi di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Perikatan Nasional hanya mampu memperoleh kurang daripada 20 undi, iaitu hanya 17. Bayangkan saudara-saudara sekalian, dengan pengundi yang menghampiri 1,000 orang di kawasan tersebut, hanya 17 yang mengundi Perikatan Nasional. Bukankah itu sesuatu petanda dan isyarat teruk kepada Sanusi dan juga Muhyiddin? Perkara kedua yang mereka kehendaki bertanggungjawab ialah Muhyiddin, supaya Muhyiddin Yassin turut bertanggungjawab dan letak jawatan kerana
Tindakan Muhyiddin Yassin dalam kempen di Dun Pelangai baru-baru ini apabila beliau mengaitkan dengan kononnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang kononnya bersedia untuk lompat parti dan menyokong Perikatan Nasional. Mula-mula itu dianggap sebagai senjata naratif di negeri-negeri lain, seakan-akan diterima. Kalau di Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin bolehlah dianggap diterima oleh rakyat di sana. Naratif itu seperti masih laku di sana. Tetapi nampaknya di negeri Pahang, di Dewan Undangan Negeri Pelangai, rakyat di sana dah muak. Ada seorang penulis komen dalam ruangan konten saya, beliau menulis rakyat dah muak dengan kempen yang menggunakan naratif sama, yaitu kalau menang kerajaan negeri akan tumbang. Ada harapan kerajaan negeri akan tumbang. Rakyat di Pelangai sebenarnya, kata beliau, sudah muak dengan naratif tersebut. Mereka langsung tak menyokong naratif tersebut. Sehingga kan ada satu dapatan kajian yang dipetik daripada Esro Awani, saya sudah membuat kontennya, menulis bahawa tindakan mahu menukar kerajaan persekutuan di pusat dan juga kerajaan negeri yang dibawa dalam kempen PRK Dun Pelangai itu adalah tidak disambut langsung oleh rakyat ataupun pengundi di Dun Pelangai. Bahkan itu juga telah membawa kepada penolakan Perikatan Nasional, telah menyebabkan pengundi di Dewan Undangan ini telah hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Ada yang sehingga mengatakan bahawa tindakan mahu menjatuhkan kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan, menyebabkan mereka tidak berminat untuk mengundi Perikatan Nasional kerana mereka tahu natijah kesan kepada kejatuhan kerajaan perpaduan, kerajaan pusat di tengah-tengah penggal sebelum berakhirnya sesuatu penggal tidak meninggalkan apa-apa kesan, tetapi meninggalkan kesan yang negatif kepada rakyat, memudaratkan negara, menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, bahkan mungkin boleh merebak sehingga kepada ketidakstabilan sosial dalam negara. Oleh sebab itulah ramai rakyat yang menolak naratif perubahan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, tindakan Muhyiddin mendakwa kononnya ada berita, ada ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional bersedia untuk menyokong Perikatan Nasional juga makan diri. Kerana tindakan itu menyebabkan orang dalam Dewan Undangan Negeri Pelangai, yaitu pengundi di sana, menjadi takut. Manakan tidak, siapalah yang tak takut kalau berlaku perubahan kepimpinan, perubahan kerajaan negeri di tengah jalan. Ada yang sehingga berani mengatakan, kami tidak mahu terganggu pembangunan di negeri ini kerana berlaku lagi perubahan yang mana ianya tidak membawa keuntungan langsung kepada rakyat. Jadi dua perkara itu telah menyebabkan hilang keyakinan oleh para pengundi terhadap para pengundi kepada Perikatan Nasional. Itu sebabnya ada beberapa penganalisis politik, ada beberapa netizen yang mengatakan perkara ini perlu dipertanggungjawabkan terhadap Sanusi dan Muhyiddin Yassin. Jadi oleh sebab itu mereka menuntut supaya Muhyiddin Yassin dan Sanusi perlu bertanggungjawab dan letak jawatan. Sebelum kita akhiri ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang ulasan dan juga permintaan daripada netizen itu supaya Muhyiddin dan Sanusi bertanggungjawab terhadap kekalahan Perikatan Nasional yang teruk di Dun Pelangai? Kalau PRN baru-baru ini di 6 buah negeri, kelihatan Perikatan Nasional memberikan saingan yang begitu hebat kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Kali ini saingan itu mula malap dan dianggap gelombang hijau yang dianggap seakan-akan seperti satu badai dan ribut, rupa-rupanya hanya satu kecakan air yang kecil menurut Puad Zarkasi.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.